Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Shadaqallahu azim. Dan mereka berkata sesama mereka, mengapakah Allah tidak menyiksa kita terhadap apa yang kita katakan itu? Cukuplah neraka Jahannam buat diri mereka. Mereka akan dimasukkan ke dalamnya, iaitu tempat kembali yang sangat buruk sekali. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kita masih lagi boleh meneruskan kehidupan untuk round pertama atas dunia, sementara kita menantikan round yang kedua di akhirat. Alhamdulillah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kita bertemu di rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi salah satu, seperti mana Nabi sebut, tempat kita ini menjadi taman-taman, salah satu taman-taman syurganya. Amin. Alhamdulillah, pertemuan kita masih lagi dengan kitab Imam Ghazali rahimahullah, Taubat dan liku-likunya. Kita sebut dah itu tentang bagaimana Imam Ghazali mengeluarkan pendapatnya berasaskan kepada Quran dan hadis dan pandangan para alim ulama. Kita manusia ni akan tergolong 4 golongan. Kita sebut dah itu golongan yang keempat, iaitu tingkat orang yang beruntung. Qal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa iyyakum amin. Cumanya kita tekan sekali lagi bahawa keuntungan itu tidak datang dengan melayang, tidak datang dengan menggolek. Untuk memastikan keuntungan itu kita akan dapat, kita akan raih di akhirat, maka kita kena bekerja keras di atas dunia lagi. Maka Imam Ghazali berpandangan, di antara orang yang akan berjaya untuk mendapatkan keuntungan di akhirat ialah mereka yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala, iaitu yang bermakrifat kepada Allah Ta'ala. Malah tuntutan mereka hanya keadaan yang demikian, itulah saja. Kenal ke Allah tu. Ya? Kita ni alhamdulillah Allah telah pilih kita untuk kita duduk di rumah Allah Ta'ala ni. Rumah Allah Ta'ala ni tak macam rumah kita, ada perabot, ada kursi urut, ada bilik air, apa semua sekali. Walaupun di mata kasar nampak lekeh, tetapi dia punya dia punya nilai insya Allah Ta'ala itu mengatasi rumah-rumah yang amat kita terliur bila melihatnya. Tapi oleh kerana kita tak kenal kepada Allah Ta'ala, kita tak kisah. Kalau kita kenal satu rumah tu, dia kata ada rumah terbuka, rumah menteri besar, rumah menteri, rumah PMX, ada buat rumah terbuka, orang akan berlari pergi mengejar, pergi. Jam pun tak apa, pasal rumah tu rumah orang besar-besar. Istana Sultan, rumah-rumah agam bertawan. Tapi bila kita kenal kepada rumah Allah Ta'ala,
Satu lagi sebut yang selalu saya ulang-ulang, idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu lalu di tepi-tepi taman syurga, farta'u, singgahlah untuk kamu ambil manfaat daripadanya. Apa dia? Itu halaqatuz zikir, iaitu sekumpulan orang yang sentiasa ingat banyak-banyak Allah Ta'ala. Di antara tempat yang sinonim ialah rumah Allah Ta'ala lah. Rumah Allah. Tapi kalau kita tak kenal ke Allah Ta'ala, maka tak kisah. Pasal kita cuma kenal keuntungan itu kalau berniaga, dapat untung berlipat ganda. Kalau kita muda, sado, motor besar, Sunday ride, Sunday ride, badan sedap, diminati ramai. Bila kita lalu je, keluar je pintu airport, perempuan semua menjerit, oh, walaupun dah jadi duda, lagi diminati. Kita kan itulah yang untung kan. Ni kita lalu orang tak tahu je. Tak. Kalau kita kenal siapa Allah Ta'ala, kita akan tahu di mana keuntungan yang sebenar. Satu contoh tidak ada kena-mengena tau. Cuma contoh je. Saya sebut dah itu. Kita penjual, kita inginkan keuntungan apa juga yang kita jual. Hari ni orang berniaga kadang-kadang dia tak berniaga pun. Cuma dia tumpang orang punya barang, dia tolong promosi je dalam TikTok. Makan komisen gitu je. Sebulan beribu-ribu. Untung Untung. Kadang-kadang oleh kerana dia nak dapatkan keuntungan yang besar lagi, dia sanggup gadaikan maruah dia. Dia buka baju, dia buat apa nama tu yang selalu interview tu, nama dia podcast. Dia podcast, dia sembang tentang seks untuk menarik followernya ramai. Kan? Kita ingat itu dia untung. Bila kita bergaduh laki bini, kita cerita buruk bini, bekas bini kita cerita buruk suami kita. Kan? Kita ingat itu akan menguntungkan. Semasa kita tengah seronok mula-mula kahwin, habis semua kita pamer. Dokong bini pun kita pamer, beli stokin pun kita pamer, shopping swadala pun kita pamer. Pasal kita berasa nanti boleh menarik orang untuk follow. Kita rasa itulah yang menguntungkan. Kita rasa. Tapi perasaan kita itu salah. Kerana yang menguntungkan itu bukan yang tu. Kalau kita betul dapat kenal kepada Allah Ta'ala, maka sebenarnya itulah keuntungan yang dinyatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Sebab itu ketika mana kita membicarakan tentang taubat, maka mau tak mau kita mesti membicarakan tentang kesilapan dan kesalahan. Mula-mula kita bincang buku hari itu, bila sebut pasal dosa, Imam Ghazali tidak menekankan sangat peringkat awal tu sama ada dosa itu besar ataupun kecil. Selagi bersalah tetap berdosa. Berarti Imam Ghazali buat tajuk yang menyebabkan dosa kecil menjadi besar. Kan kita ada kefahaman, dosa kecil lama-lama dia besar. Imam Ghazali kata apa? Ketahuilah bahawa dosa kecil itu akan menjadi besar dengan beberapa sebab. Bukan tiba-tiba besar je, ada sebab. Ada sebab. Di antaranya mengerjakan dosa itu secara terus-menerus dan terlalu kerap membuatnya. Bila kita tidak bertaubat, kita terus dengan dosa tu. Payahlah nak hilang ustaz dari kesedapan. Kan? Orang bila buat dosa ni, nak taubat bukan senang. Dia memang di pagi-pagi tu komo-komo tu dengan air kecil setan dah. Memang pagi-pagi tu dia komo-komo tu dengan air kecil setan dah. Jadi nak tinggalkan air kecil setan tu, kita ialah pak lebay mana minum kecil setan. Apa kecil setan tu ustaz? Kita puak-puak kaki kencing tu semua minum benda tu. Dia kata itu style. This is my life. It's my life. Lagu apa tu? Bon Jovi. Hidup lagi Bon Jovi? Ada lagi? Kau tua dah Bon Jovi. Nak tinggalkan benda tu tuan-tuan, payah.
Jadi ketika mana kita terus dengan dosa tu, alah biasalah kan. Nanti walaupun dia kecil, ketika mana kita tak ada niat nak berhenti, tak ada usaha nak bertaubat, tak ada rasa bersalah, tak ada rasa menyesal, menyebabkan ia jadi besar. Dosa kecil tu kecil, tapi dengan sebab kita tak ada berasa nak berhenti. Kita terus juga. Ustaz. Ya. Sokok ni dia. Sokok kita macam mana boleh ya? Kalau ikut fatwa Selangor, rokok dengan vape tu dia kata haram. Cuba tengok wilayah. Wilayah kata haram juga. Tengok fatwa, dia mali fatwa. Kalau kita pasal ulama, kalau tanya ulama kau kata ulama pendengar agama. Tanya fatwa, tengok fatwa. Kalau kita fikir Indonesia, pakai tu tengah-tengah kuliah ceramah dia bertanya rokok. Ni forum agama ni. Masing-masing ada pandangan. Masing-masing ada pandangan. Jadi siapa yang pegang pada haram, maka dia dosa lah. Kalau dia pandang makro, dia rugi lah, tak dapat pahala. Maka pahala dia banyak kan. Kena ada sikap kalau kita rasa benda tu haram, kita pegang benda tu haram, maka kita kena berusaha untuk meninggalkan. Berusaha untuk meninggalkan. Kalau kita pegang dia haram, tapi kita terus juga, boleh lah. Dia benda haram ni tuan-tuan bukan pasal isap rokok je. Orang suka kencing, menipu kan. Itu lagi besar dosa dia. Pagi kencing, tengah kencing, petang kencing, hampir kencing semua orang. Jadi Allah Ta'ala ni kalau kita kenal ke dia kan, kita kenal betul Allah Ta'ala ni, dia yang buat kita. Dia tahu kita manusia ni yang maksum, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul je. Lagi dengan manusia, kau pak lebay, kau sebesar bakul durian kau punya serban, tetap ada salah dan silap. Tapi Allah Ta'ala yang maha bijaksana yang menjadikan kita manusia, Allah Ta'ala yang maha pengasih, penyayang dan pemurah, maka dia buat satu sistem yang boleh taubat. Adanya penyesalan. Kena menyesal tuan-tuan. Yang jadi besar dosa atau kecil pasal kita tak berasa bersalah. Kita tak rasa bersalah. Satu hal, bila tak rasa bersalah, tak menyesal lah. Paling malang, kita kata orang tu salah pula. Kita pula tak salah. Itu yang jadi masalah dosa besar. Sebab tu setengah-setengah orang kalau ni buat ukuk sikit pasal dia tanya kan. Kadang-kadang kawan-kawan dia boleh mengukuk kat surau, dia menyuruh dekat jamban dia menyuruh. Asal menyuruh kat jamban bang? Isap depannya. Malu lah ustaz dia. Habis dah jamban tak malu. Dah jamban lagi banyak syaitan dalam tu. Tak, kita kena ada usaha. Kalau kita pegang yakin benda tu haram, kita kena berusaha bekerja keras untuk meninggalkannya. Tapi kalau kita berasa dia makruh, rugi lah, tak dapat pahala. Pasal kalau kita rasa benda tu haram, kita tinggalkan benda haram, kita boleh pahala tu. Kita boleh pahala. Kalau benda tu benda makruh, kalau kita buat, taklah berdosa, tapi tak dapat pahala. Rugi lah. Bila kita tak merokok, setiap kali patut tengah hari biasa kita merokok. Tak merokok, tak pahala. Memang Allah Ta'ala yang maha baik ni, dia berikan kita kesempatan yang sangat banyak. Tak merokok je boleh pahala. Kita duduk dalam rumah Allah Ta'ala ni kan, walaupun standard rumah Allah Ta'ala yang ni tak ada tahiyatul masjid kan, tapi sekurang-kurangnya tempat kita berhimpun untuk menunaikan solat. Sambil-sambil tu kita buat majlis ingat Allah Ta'ala. Keuntungannya apa dia? Inilah dia adalah amalan yang akan menemankan kita besok dalam kubur. Tadi saya sebut pasal ekonomi, saya sebut dah itu. Bila kita kenal Allah Ta'ala ni ketika mana menjadikan kita manusia, lalu dengan kebijaksanaan yang daripada dia tak biarkan kita hidup begitu saja, tak. Melainkan Allah Ta'ala akan urus cari yang terbaik. Allah Ta'ala akan susun dan atur, iaitu dengan agama.
Di antara konsep-konsep keagamaan yang dibuat oleh Allah Ta'ala, pertama sekali, agama itu sendiri akan memberikan jaminan untuk menjaga harta. Untuk menjaga harta. Selagi tidak mahu menyusun masyarakat dengan agama, maka jangan kata harta orang yang kafir, bahkan harta orang Islam, bahkan harta masjid pun boleh hilang atau disalahguna. Pasal kita tak bersedia untuk kenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah satu-satunya Tuhan yang berjaya menjaga harta manusia. Konsep agama tu apa dia? Yang kita kata nak beragama. Pertama, nak jaga harta, jaga agama itu sendiri. Jangan kata jaga agama Islam. Kita di dunia ni, walaupun dia agama dia Buddha, agama dia Kristian, agama dia Hindu, maka kita orang Islam tak boleh sekali-kali untuk memaksa mereka untuk memeluk agama kita. Kita tak dibenarkan sama sekali untuk menghalang aktiviti keagamaan mereka. Kan dia buat program agama. Tapi kalau naik bendera komunis tak boleh ya. Itu melampau, ada contoh. Bendera komunis tak ada kena-mengena dengan apa cara agama. Kau jangan ambil kesempatan. Itu tak boleh ya. Singapura tuan-tuan, orang Malaysia duduk di avenue dia, tak pasang bendera Malaysia, kena saman tau. Singaporean kena saman, tak boleh. Kau nak buat upacara agama, buat, kita tak ada halangan. Tapi apa kejadah kau pasang bendera Cina komunis? Contoh, agama tuan-tuan, jangan kata dia jaga harta, dia juga menjaga maruah agama. Maruah setiap orang. Orang perempuan punya nak jaga maruah dia. Agama tak membenarkan orang perempuan untuk membuka aurat tubuh badan mereka. Pasal orang perempuan ini ada bahagian tubuh dia yang menggiurkan. Jangan kata kalau kita lelaki tengok perempuan boleh timbul rasa gairah yang menggiurkan. Kalau kita lelaki pun ada tempat part-part badan tubuh lelaki boleh mendatangkan nafsu kepada perempuan. Baik tu kita lelaki pun ada bahagian kita boleh buka, ada bahagian kita boleh buka. Pasal jaga maruah. Soal pergaulan yang bebas. Maruah ni tuan, harga diri. Zaman masa Nabi mula-mula mempromosikan agama, memperkenalkan Allah Ta'ala pada masyarakat, di zaman jahiliah nama dia, ketika Nabi di Mekah, orang perempuan tak ada nilai. Lelong macam tu je, tak ada nilai. Jangan kata lelong macam tu je. Kalau ada mak ayah, ada ibu yang bersalin, beranak, keluar anak perempuan, lalu diberikan khabar yang menggembirakan pada bapak dia, nanti bapak dia berubah muka, muswaddan wa huwa kadhim. Dia rasa malu dapat anak perempuan. Berubah muka dia ni. Kalau boleh tak nak dengar anak perempuan. Kalau boleh tanam dia di hidup. Itu yang timbul cerita kata Omar tanam anak di hidup. Memang betul ada cerita Omar tanam anak di hidup, tapi bukan Omar Al-Khattab yang disebarkan tu. Ada Omar lain. Takkan satu Mekah tu semua nama dia seorang je nama Omar. Rupanya memang ada nama Omar, tapi bukan Omar Al-Khattab. Omar tak pernah tanam anak di hidup. Apa gelaran kepada Omar Al-Khattab? Abu Hafs. Abu Hafs ni ialah bapa kepada perempuan nama Hafsah. Dia digelar bapa seorang perempuan nama Hafsah. Kalau dia benci pada perempuan, kenapa dia tak marah orang menyandarkan nama anak perempuan ke dia? Wahai bapa seorang perempuan Abu Hafs, tak marah pun. Itu bukti. Memang terbukti bila dilakukan siasatan tentang perkara tu. Rupanya bukan Omar Al-Khattab yang tanam anak perempuan tu. Yang tanam tu siapa? Omar yang lain. Saya buat PM. PM kan ramai. Daripada awal Tunku Abdul Rahman, siapa tu? Tak ingat. Hussein On, Abdul Razak. Lepas tu?
Najib bila Najib? Mahathir, Tun M. Lepas tu Najib, Tun M balik. Lepas tu PMX. Kan? Bila sebut PM, kita kata takkan semua PM. Kita kata, contoh kata ini tu orang ni PM ni penipu Ustaz. Bukan semua, ada yang menipu, tapi tak semua. Tapi tak semua yang jujur. Manusia macam tu kita kena faham. Manusia ni tuan-tuan, walaupun ada yang jahat, tapi ada yang baik. Kan ada satu telahan yang dibuat oleh masyarakat. Dia kata apa? Orang kafir yang jujur lebih baik daripada orang Islam yang khianat. Tuan-tuan, orang kafir ni jujur macam mana pun, kan, masuk neraka. Tak sembang lah. Orang Islam, dia khianat pun, dah celup-celup dalam neraka, dan tidak dapat syafaat, masuk syurga. Satu. Kalau kita kata orang kafir yang jujur, kalau si kafir yang tak bersunat, yang tak basuh kencing tu jujur, orang Islam ni busuk-busuk pun kencing basuh tu. Tuan-tuan tak kencing tak basuh? Mana boleh semayang, spender kena kencing. Busuk-busuk pun orang Islam, kan? Baik macam mana pun si kafir, nak dibandingkan orang Islam, iman tu, keimanan walaupun sebesar biji zarah. Orang Islam ni tuan-tuan, busuk-busuk, buruk-buruk pun, paling tidak dalam kepala otak dia mesti ada halal, haram, dosa, pahala, suruhan, larangan. Soal dia nak ikut-ikut tu nombor 2. Tapi orang kafir dia tak ada benda tu. Dia tak ada halal haram, dia tak ada dosa pahala, dia tak ada suruhan larangan. Dia rasa semua okey je. Yang penting pandai gali, pandai kambus. Yang penting pandai makan, pandai simpan. Sebab itu persoalan bila mana hari ni, oleh kerana orang-orang yang kafir telah berjaya dengan strategi yang kuat, perancangan yang mantap. Pasal Sayyidina Ali pernah sebut, kebatilan, kemungkaran, maksiat, kalau dia tersusun dengan rapi, ada perancangan yang baik, ada strategi yang kuat, dia boleh mengalahkan kebenaran. Kalau kebenaran itu tidak dirancang dengan elok, tak tersusun dengan baik, kebatilan boleh menang. Sebab itu kita orang Islam mesti ada strategi. Kita kena ada suatu sikap untuk mengatur. Tuan-tuan tengok hari ini, ketika mana orang kafir sebagai besar mereka telah berjaya memutarbelitkan fakta. Satu. Kemudian telah berjaya meracuni pemikiran yang masih hari ini masih terbawa-bawa, Islamofobia. Bila mereka rancang dengan elok, strategi dengan baik, berapa ramai orang Islam yang dah tak kisah dengan agama dia. Hari ni kita dengar-dengar, tak payah guna orang bukan Islam untuk menghina Islam. Cukup digunakan orang Islam yang teracun pemikiran dia, lalu mereka memburuk-burukkan agama mereka sendiri. Saya sebut dah itu kan, satu artis, bila wartawan tanya, awak tak takut ke nanti netizen akan kecam pasal pakai apa tu, anting-anting dekat hidung? Ada artis tu kan, muda ni, dia kata masa saya belum kahwin itu memang saya takut kena kecam dengan netizen, tapi bila dah kahwin ni tak kisah. Selamba je. Pada Melayu di Islam tu, nenek moyang dia huduh-huduh dulu pun tak pernah pakai anting kat hidung, semua kat telinga. Agak-agak kat anting pun kat hidung ni lah. Tuan-tuan, budaya bertindik kat hidung, ke pusat itu budaya Hindu, bukan budaya kita orang Islam. Ada satu kes tu saya tak simpan, malah nak simpan handphone ni pun takut sekarang ada jahanam kan. Seorang lelaki, budak Melayu, orang Islam, orang Malaysia, dia oleh kerana pemikiran dia rosak, oleh kerana dia terpikat dengan satu pemikiran nama dia liberal,
Maka dia kata, apa salahnya kita membebaskan pemikiran daripada budaya adat silam. Apa salahnya kalau kita ni, kita ada perasaan kan, suka sama suka. Jadi apa salahnya kalau budaya tu kita kembangkan dengan baik, tak ganggu siapa-siapa pun. Soal tu lah LGBT. Lepas tu kita kan tengok anak-anak muda yang handsome ni pun sangsi juga kan. Sini pun dekat dengan Bukit Bintang kan. Ada lagi kelab gay boy Bukit Bintang, ada lagi. Dulu masa bujang-bujang dulu, kelab tu dia lampu depan dia ada biru. Serawan je. Masa saya muda-muda dulu lah. Dah tua-tua tak larat tengok lah. Kala pun dah kabur kan. Dia kalau nak menghala pergi ke Sepang 4 dululah, Sepang 4 feel like sebelah tu Bukit Bintang, sebelah ni apa nak kemari lah sebelah ni Sepang 4 tu, belah sini. Memang kelab tu saya tengok nak masuk tak berani lah, debar-debar. Tengok dekat meja-meja luar tu minum teh, macam lelaki yang perempuan cinta, suap-suap. Aduh hai. Tak boleh nak kata lah. Hari ni ketika mana kita anggap benda-benda macam tu macam alah, no sweat lah Ustaz, benda kecil je. Bila kita biar kan, lama-lama jadi besar lah. Orang dah tak anggap benda tu salah. Tuan-tuan, saya ulang, Singapura ada mufti tak? Ada MUIS, Majlis Agama Islam Singapura, MUIS kan? Tapi apa dia boleh buat? Kalau jangan kata bukan Islam, orang Islam nak bernikah laki-laki perempuan dengan perempuan, pasal kerajaan dia membenarkan, ketua kerajaan dia membenarkan, tidak menjadi itu kesalahan. Kenapa dia macam tu tuan-tuan? Dia bukan tiba-tiba macam tu tak. Dia bukan tiba-tiba macam tu. Ada satu TikTok minggu lepas tengok kot. Dia kata mula-mula masuk Thailand, badan lelaki tu sado. Dia punya perut 6 ketak. Tegap, mantap. Lama duduk Thailand, bila balik jadi pondan. Gambaran Thailand tu. Faham tak ni? Ni kalau cakap ni kan takut lucah, minta maaf. Cik puan minta maaf. Ini saya cerita pasal TikTok. Perempuan tu lawa, mengambil macam perempuan. Lepas tu dia goyang-goyang buntut. Lepas tu macam dia belalai. Dia bukan tiba-tiba tahu. Dia bermula daripada kecil. Mula daripada kebebasan berfikir. Apa salahnya? Mula pada situ. Dia start daripada, sebab itu alim ulama nombor, bukan nombor ekor. Ada ulama kata nombor tu start daripada kosong. Bawa start daripada kosong, tak ada pun jadi ada 1, 2, 3. Ada ulama kata pula tak, kosong tu mana ada sifar. Kosong tak ada. Mesti start daripada 1. Apa-apa hal pun nak ceritanya, nak mari nombor 10, start daripada 9, start daripada 8, start daripada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya sekarang berumur 59, tahun depan 60, warga emas. Tak tahulah, emas lelong ke emas. Bukan tiba-tiba 60 tahu. Start daripada kecil. Kan? Naik daripada 20, 30, 40, 50, 60. Dosa ni tuan-tuan, ketika mana kita membiarkan, kita tak nak memadamkan, kita tak rasa bersalah, kita tak menyesal, maka ia akan berkembang. Seorang suami, dia tak bertaubat dosa-dosa silam masa bujang. Nanti kesan dia tu akan merebak ke anak dan isteri. Paling tidak pemikiran bapak dia tu. Sebab itu banyak kaunseling yang dibuat pada keluarga suami isteri. Di antara benda yang kita tekankan, kalau boleh kita bila di rumah tangga, taubatlah banyak-banyak. Pasal zaman-zaman bujang-bujang itu tak tentu hala kan. Masa bujang-bujang, apa ada hal?
badan tengah kuat. Bila masa kita muda-muda, siang tak tidur dah kita bekerja. Malam pun tak tidur juga. Bila berumur, tak larat dah. Lepas zuhur dah tidur je. Malam lagi lah, lepas isyak dengkur lah. Zaman-zaman tu, orang kata apa? Membujur, lalu membujur. Membujur je lalu, melintang je patah. Kan? Membujur je lalu ke terbalik? Membujur lalu melintang tak peduli lah, by hook or by crook. Ku pujuk-pujuk, ku bawa lari. Kan? Itu zaman muda. Tuan-tuan, zaman kita muda-muda dulu, kita kena ingat banyak benda salah kita buat. Kalau kita tak berusaha untuk bertaubat, kesilapan itu akan kita bawa dalam rumah tangga, akan beri kesan mempengaruhi anak dan Kalau kita tengok anak-anak kita kan kita nak, kalau boleh nak anak-anak yang baik. Dengar cakap, jangan melawan, kan? Kalau boleh isteri tu okey, bukan OKU. Tapi bila kita kahwin rumah tangga, anak tak dengar cakap. Cuba kita menang balik. Dulu aku masa muda-muda dengar cakap ke tidak? Masa tu muda-muda kan? Dengar cakap ke tidak? Dengar cakap mak ayah ke tidak? Melawan ke tidak? Kita masa muda-muda itu banyak salah kita buat, tak bertaubat. Lepas tu bila anak kita salah, kita marah. Taubat ni tuan-tuan, penting. Macam ada satu kes, saya cerita kali tu. Askar pencin. Dah askar pencin ada kan? Ni bukan mengumpat tau. Ini cuma kita nak share. Ada askar pencin? Oh ramai. Tapi askar pencin saya respect, 3 isteri dia. Oh. Askar pencin je pun. Askar pencin dia berapa dia gaji pencin dia. Bukan ada pangkat tinggi pun. Tapi 3 isteri dia. Tak tahu macam ada ayat perempuan tu kan. Satu lagi kata, Haji, saya nak tanya, apa tanya ni? Ini pasal keluarga sikit lah, dia kata. Apa cerita? Yelah, isteri ketiga saya ni tak dengar cakap. Tak dengar cakap, degil, gini, giam, sampai dia minta cerai. Saya kata, dia cerita lama kat setengah jam kat. Perempuan apa cerita. Macam ni saya kata, maaf cakap. Kita budaya Melayu ni kelebihan itulah. Kita belum cakap, kita minta maaf dah. Bukan Melayu, ni bukan resis tau. Bukan Melayu, dah buat, baru dah minta maaf. Kita kita orang Melayu budaya kita, belum cakap minta maaf. Maaf cakap. Itu kita punya budaya. Siapa ajar benda tu? Agama lah. Saya kata macam ni lah. Saya minta maaf cakap. Kita ni suami, memang kita menuntut suatu ketaatan daripada isteri. Memang betul. Tapi tahukah kita bahawa, cuba cari penyebab kenapa isteri tak dengar cakap. Macam ni lah. Paling mudah bang, macam ni je. Ketika mana Allah Ta'ala, Tuhan yang jadikan kita, bagi rezeki bagian-bagian. Kita salah pun cukup makan. Kita tak betul pun, hidup pun sihat. Kalau sakit pun ada ubat. Ketika mana Allah Ta'ala menghendaki melakukan sesuatu, kita dengar tak cakap Allah Ta'ala. Kita menuntut supaya isteri, anak-anak dengar cakap kita, kan? Tapi kita diri ni dengan Allah Ta'ala dengar cakap ke tidak? Contoh dia, Haji, contoh dia satu je. Satu je contoh dia. Allah Ta'ala suruh kita solat, kita jaga tak solat? Solat jaga je, kadang-kadang je. Solat kadang-kadang. Saya kata, bang, Pak Lebay yang rajin solat 5 waktu tu pun balik kena bergaduh dengan bini tau. Pak Lebay, Pak Imam, Pak Mufti, siapalah juga, sebanda sebakul, bergaduh dengan bini. Kalau yang tak solat, hara dah lah. Benar lah. Itu je punca dia. Kita selalu ulang tuan-tuan kan, masalah rumah tangga Selangor wilayah lebih kurang je. Kadar perkahwinan tinggi, kadar cerai pun boleh tahan tinggi. Dua-dua ada karier kerjaya yang kuat dan mantap. Dua-dua kahwin. Sekarang ni kalau berkahwin pasangan nak cari yang kahwin tu dijodohkan oleh mak ayah, memang tak adalah, hampir mustahil lah. Kau saya tanya ketika gini kan, angkat tangan siapa yang kahwin dijodohkan oleh mak ayah. Saya seorang
Dia seorang je. Yang lain semua suka sama suka kan. Saya tanya selalu saya bila tadi dia datang lagi nak minta job untuk recommend sokongan untuk berkahwin. Saya kata mana kenal pasangan? Facebook. Kawan kenalkan. Bukan mak ayah recommend. Tak ada lah, ini bukan zaman tu Razak Ustaz, ni zaman PMX dia. Banyak macam tu. Tapi kenapa di tengah-tengah dia membina rumah tangga, anak baru 2, comel, cantik lawa macam tu, ada rumah, ada kereta, ada karier, ada kerjaya, nampak happy kan. Tapi kenapa berlaku perceraian? Kan kita kan banyak orang kongsi. Banyak kaunselor yang tanya satu je. Macam mana dengan solat? Tu satu je. Jangan kata solat 5 waktu tu kantoi. Jumaat seminggu sekali tu pun kadang-kadang juga. Tengoklah, sagi dua ni dalam media sosial kan, artis. Tuan tahu tak tu yang artis Indon Baim tu? Tahu tak ni? Baim tu kira artis Pak Lebay lah. Rajin sedekah, cerai. Padahal kehidupan dia, kehidupan si Baim ni, artis ni bukannya leki-leki macam kita, kaya, jutawan, milioner. Tapi rupanya kebahagiaan itu tidak didapati dengan kaya. Isteri dia lawa tu, cantik. Itu kalau letak kat Malaysia tu berebut tu. Tak kisah janda anak berapa pun. Pasal mesti ada sesuatu yang tak kena benda solat. Kalau solat pun kan sekarang ni banyak diorang sebar dalam laman sosial, dalam TikTok, kalau inginkan suatu kehidupan yang menuju ke arah kesempurnaan, maka sempurnakanlah solat kamu. Tuan-tuan, kita dah solat tak? Solat. Tapi solat kita sempurna ke tidak? Sempurnanya solat start daripada wudu. Kita wuduk sempurna ke tak? Kita bocah je. Zap gitu. Asal basah je. Lepap gitu je. Lepas tu pakaian yang kita bawa masa solat. Kita jaga ke tidak? Jadi semasa kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah Ta'ala masa solat tu, yang kita bimbang, kita tak menjaga sangat kesempurnaan yang ada pada solat. Rupanya tuan-tuan, kekurangan kita ketika solat itu amat mempengaruhi kehidupan dunia dan akhir. Macam mana kalau tak jaga solat? Lagilah. Kan selalu saya ulang kan. Man aqamas solat aqamaddin. Wa man tarakas solat faqad hadamaddin. Siapa-siapa yang berjaya menjaga kesempurnaan solat, dia akan berjaya menjaga agama dia. Tapi siapa-siapa juga yang gagal untuk menyempurnakan solat dia akan meruntuhkan agama dia. Jadi, apa sangatlah sebuah rumah tangga kalau agama pun runtuh dengan sebab tak solat. Masyarakat kita inginkan perpaduan, harmonis. Tapi kita tak jaga masyarakat dengan baik. Kita tak berikan galakan untuk mereka bersolat. Kita tak berikan ruang masa tertentu untuk mereka bersolat. Selalu saya ulang tuan-tuan, kelemahan kita minta maaf cakap kan. Bila masyarakat ni tak lagi dah misi kerajaan. Mana mungkin masyarakat hidup bersendirian? Mestilah kerajaan yang mengatur. Kita start pada kecil. Mak bapa alim Pak Lebay macam sekalipun dia akan hantar anak dia ke sekolah. Sekolah siapa yang jaga? Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan siapa yang jaga? Kerajaan lah. Saya selalu ulang tuan-tuan, balik sekarang kalau kita ada anak sekolah kan. Kalau terlibat dengan masa sekolah tu dengan solat, ada tak masuk dalam jadual harian sekolah tu waktu solat? Tak ada. Rehat? Ada. Zaman saya dulu namanya pendidikan jasmani? Ada. Solat ada solat? Tak ada. Cuba bayang 6 tahun anak kita membesar tak solat. Sekolah menengah 5 tahun. 6 campur 5, 11 tahun tak solat. Cuba bayang tuan-tuan. Nak harmoni macam mana? Nak berpadu macam mana? Puncanya pasal solat yang menjadi perkara utama. Pokok harmoni perpaduan itu tak diambil kira.
Tak kisah nak solat ke. Ni solat di peribadi Ustaz masing-masing lah Ustaz. Solat ni. Kalau di Selangor nama sekolah kafar. Kelas agama fardu ain atau sekolah rendah agama. Setiap tahun mesti ada ihtifal. Dulu pertandingan sembahyang, Quran, pertandingan solat dapat nombor 1. Tapi tak terdidik dengan solat. Tuan-tuan kalau balik ke rumah, kalau kita kesuruh ke masjid kan, tengok kehadiran anak-anak. Lebih ramai pergi padang ke lebih ramai pergi ke surau dan masjid. Tuan-tuan, benda ni bukan benda simple tau. Benda ni benda penting, benda utama. Kalau kita buat program taekwondo, karate, silat untuk anak-anak, kita support. Tapi bila buat solat, kita bila anak tu membesar, kita naklah paling tidak anak-anak dengar cakap, anak-anak patuh taat. Kita nak anak-anak nanti bila kita tua, tempat kita menumpang. Tapi kenapa tadi macam tu? Pasal kita membina generasi tidak dengan solat. Macam tuan-tuan kan, minta maaf cakap bercakap lagi. Minta maaf cakap. Tuan-tuan kau balik kerja kan, solat asar dulu. Penting tuan-tuan, solat asar dulu. Bimbang nanti on the way daripada habis kerja nak ke rumah, biasa kan jam. Agak sempat solat ke tidak? Uluyam Kuala Lumpur. Banyak uluyam kerja Kuala Lumpur. Selalu kalau balik jam sampai rumah tu paling cepat 6.30 lah. Itu pun naik motor lah. Kalau naik kereta maghrib lah sampai. Tak tahu lah jamaah takhir ke jamaah takyah tu dua tu lah. Tuan-tuan jangan pandang mudah solat ni tahu. Kalau pun tuan-tuan gaji 10,000, berbaloi tak? Tiba-tiba anak tuan-tuan jadi pondan. Berbaloi tak tuan-tuan? Ya ke Ustaz? Bukan saya doakan anak tuan-tuan pondan. Tak. UIA tu kan, tahun berapa itu? Bila ada forum. Budak UIA tu Universiti Islam. Bukan Stanford College, bukan St. John, kan? Universiti Islam. Tapi sebahagian mereka bila tak terdidik, terbiar. Dia beza tuan-tuan, didik. Sebab tu dulu kan kerajaan dia confuse. Nak buat Kementerian Pelajaran ke Kementerian Pendidikan. Dia confuse. Pasal didik tu bukan semata-mata di sekolah. Anak-anak bila balik macam kita bila kita balik, apakah pertanyaan yang pertama akan keluar di mulut bila jumpa anak? Dah makan ke belum? Kan? Yang ada anak dah makan ke belum? Pernah kita tanya, dah solat asar tadi? Tadi sekolah solat asar tak? Kadang kita balik, kalau ada setengah mak bapak ni dia kerja, balik kadang malam isyak kan. Jadi dia tak tanya apa lah, tanya. Tadi sekolah pergi tak? Makan tak? Tuition tak? Tapi solat tak nak tanya. Kenapa tak tanya? Padahal solat yang lebih utama kita tak tanya. Tuan-tuan bila balik sekarang, isteri kerja tak kerja, apa soalan kita akan tanya pertama sekali? Dah masak dah? Anak-anak okey? Pernah tak kita tanya, tadi Zuhur awak solat tak? Tadi asar awak solat tak? Anak-anak kita solat ke tidak? Solat tuan-tuan. Solat. Yakin dan percayalah. Busuk-busuk kita, jahat-jahat pun, bila solat 5 kali tu, ada ulama menggambarkan, memberi tu gambaran. Umpama kita bekerja di luar, penat, lelah, kena matahari, berabuk, berdebu, muka kusut masai. Nak balik ke rumah, kita akan lalui 5 perigi atau 5 sungai. Setiap kali kita lalu sungai pertama, kita berendam, kita gosok badan. Sungai kedua, berendam. Sampai 5 sungai, ibarat 5 kali solat. Sampai ke rumah, putih berseri lah. Boleh faham tak ni? Alhamdulillah, selesai. Tuan-tuan tekankan buat solat. Kita sibuk macam mana pun, berkenduri kendara ke ni, dah masuk musim mengawan kan, bulan 11, 10. Dah mula. Kadang-kadang pengantin pun tak semayang dah lah. Dengan bapak-bapak pengantin tak salam. Tak semayang, jangan. Solat. Kalau boleh kita ni, kalau boleh buat kenduri-kenduri, carilah tempat yang dekat dengan masjid, dengan surau.
ataupun paling canggih sekali ada disediakan tempat untuk solat. Bayang hari pertama kita berkahwin, Tuan Imam kata, aku nikahkan kau Polan bin Polan dengan Polana binti Polan dengan mas kahwin RM300 tunai. Aku terima nikahnya Polana binti Polan dengan mas kahwin RM300 tunai. Sah, amin. Pukul 10. Pukul 10. Detik pertama pukul 10 tu, alhamdulillah, kita pun doa lah. Zulaikha, Nabi Yusuf lah, Nabi Adam, giam-giam kan, bla 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 bla. Lepas tu time bersanding. Bila bersanding pukul 12, pukul 1 sekarang cepat, orang azan lakukan. Dia hormat, diam, semua azan diam. Diam je. Bila azan bukan suruh diam, suruh semayang. Ini bila azan diam. Bila azan dua tuan-tuan. Satu, menandakan masuknya waktu solat, kita solat. Yang kedua, menandakan tempat tu ada dibuat program solat berjemaah. Dua. Baik, tu penting dilakukan azan. Memang strategi musuh-musuh Islam, dia hasut, dia cucuk. Korang masjid surau, nak semayang lah. Tak payahlah kuat-kuat. Volume rendah sikit lah. Terutamanya subuh, aku pun nak tidur. Kalau tengah hari, Datuk jaga cucu, surau, boleh slow sikit tak? Cucu aku nak tidur. Padahal dia nak tidur sebenarnya. Banyak macam tu. Itu tuan-tuan, dia nak halang kita solat tak boleh. Tapi dia rancang. Step by step. Azan slow dulu. Lepas tu dah okey, boleh timur semua. Itu juga okey. Tak payah azan lah. Kalau azan pun dalam surau je. Pasal kalau azan pun orang semua kerja, tak datangnya, tak payah. Pasal kita tekat engkau je. Volume tu dalam surau masjid je. Singapura buat macam tu. Kita di Selangor ni tuan-tuan dah mula macam tu. Perancangan tu, nampak? Cara dia. Bagaimana nak menjarak jauhkan kita dengan agama. Wallahualam, sekadar tu lah. Dah pukul 1 kan. Tuan-tuan nak masuk kerja. 4 minit lagi. Yang ambil pada Allah Ta'ala, tabik pada saya, mohon ampun dan maaf. Aku luka lihada. Wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wa lisa'il muslimin muslimat. Fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Subhanallah bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Ila ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.